Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton live FB Muzium Negara pada pagi ini. Okay. Pada pagi ini kita bersiaran dari Dewan Tengah Muzium Negara bagi program Borak at Muzium Negara siri yang kedua. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu dan juga tetamu jemputan saya di sebelah kiri saya. Nama saya Muhammad Azam Biadnan atau Azam. Saya merupakan curator di Muzium Negara dan di sebelah kiri saya adalah Encik Zulkifli Ishak, curator di Muzium Kesenian Islam Malaysia. Okay. Topik yang kami akan kupas pada pagi ini agak menarik bagi saya kerana ia adalah satu topik yang berkisarkan mengenai baju di sebelah kami ini. Topik yang kami akan kupaskan adalah baju berayat, baju kebal, di mana kita akan fokuskan pada perincian kepada maksud baju kebal yang pada koleksi ini. Okay. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut dan menemu ramah Encik Zulkifli, terlebih dahulu saya ingin menerangkan mengenai sedikit sebanyak mengenai baju koleksi ini. Okay. Nama bagi koleksi ini adalah baju berayat. Okay, ia berusia lebih 200 tahun dan berasal tahun 1805 Masihi. Dan sebelum kita pamerkan koleksi ini di Muzium Negara, baju berayat ini pernah dimiliki oleh Raja Nik Pek of Raja Rambu, kerabat Diraja Kesultanan Melayu Patani. Okay. Seperti yang anda boleh lihat di sini, baju berayat ini berwarna merah dan dijahit dengan benang perak beserta 19 butang cotton ball seakan biji-biji kapas kecil. Kalau selepas ini kalau anda datang ke Muzium Negara, anda boleh lihat baju ini dengan lebih dekat lagi, di mana kat sini memang ada 19 butang. Okey. Lepas tu yang paling ketara sekali adalah motif yang terdapat pada baju berayat ini, di mana kita boleh lihat terdapat banyak motif kaligrafi Arab dan juga ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat yang memuji kebesaran Allah SWT. So antara mungkin di penonton di rumah ataupun yang menonton live ini tak dapat boleh lihat dengan jelas, tapi saya boleh mention kat sini lah. Dekat sini memang kita boleh nampak dekat sini ada tulisan Ya Manan, Subhanaya, Ya Sultan. Kemudian dekat sini ada juga macam bacaan dari Subhanallahil Azimi dan juga Subhanallah wa bihamdi. Okay. And then di bawah ini kita boleh nampak sebenarnya ada perkataan tulisan Allah, dan sebenarnya di kat sini adalah tulisan ataupun ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-144. Okay. Tapi mungkin sekarang kita tak nampak, tapi lepas ni kalau datang Muzium Negara anda boleh lihat sendirilah. Okay. Sebenarnya kain baju atau vest berayat ini diperbuat daripada kain kiswah yang menutupi Kaabah. Okay. Dan ia juga mempunyai ciri-ciri motif kerajaan Uthmaniyah dan diperbuat di Bursa di Turki. Okay. Kebiasaannya apabila kain kiswah Kaabah ni yang lama ditukar dengan kain kiswah yang baru, so kain kiswah yang lama itu akan dipotong dan dijual di kedai-kedai khas. Dan produk daripada kain kiswah itu adalah seperti baju berayat inilah. Okay. Seterusnya kita akan mulakan perbincangan kita bersama dengan Encik Zulkifli. So, soalan pertama saya pada Encik Zulkifli, boleh Encik Zulkifli terangkan apakah yang dimaksud dengan baju berayat dan juga signifikan dan falsafah pembuatan baju berayat ini? Terima kasih saudara Azam. Baju berayat seperti yang kita lihat di sini, secara ringkas kita boleh simpulkan sebagai baju yang bertulisan atau berkaligrafi. Dalam konteks dunia Melayu, seperti yang kita lihat ni, baju berayat memang banyak didapati. Sebenarnya bukan baju saja, sebenarnya banyak material tekstil juga berkaligrafi. Ini kerana tamadun Melayu, tamadun Nusantara merupakan suatu tamadun yang agak global suatu masa dahulu. Mereka berdagang dan mereka bertukar-tukar barang dagangan, jadi material tekstil atau jenis-jenis tekstil di dunia Melayu ini sangat pelbagai dan kategori. You boleh tengok kain batik, kain limar, atau songket, material tekstil dari India dan sebagainya. Tapi salah satu kategori yang agak
masyhur dan agak penting di kalangan semua tekstil adalah tekstil berayat. Tapi dalam konteks hari ini kita akan fokuskan pada tekstil berayat. Okey, tu secara general lah. Signifikan kenapa meletakkan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan-tulisan kaligrafi, ayat-ayat doa dan sebagainya, boleh kita lihat dalam pelbagai perspektif lah, aspek. Saya rasa kalau kita nak tahu signifikan apa tujuan, apa peranan atau apa reason pembinaan atau pelaksanaan pembuatan ini, kita mengkaji dengan lebih mendalam lah. Contoh ayat-ayat yang digunakan, ataupun style yang digunakan dan sebagainya. Macam Saudara Azam tadi cakap, kita dapat nampak banyak sini ayat-ayat macam Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Ya Hanan, Ya Manan dan sebagainya. Tapi macam antara tugas kurator kita mengkaji dan membuat perbandingan antara koleksi dan sebagainya, kita akan nampak yang macam dalam pattern ini adalah mendapat inspirasinya atau daripada kain kiswah yang popular di Makkah, dengan corak-corak kita panggil zigzag atau chevron ini, dengan image lamp, hanging lamp dan sebagainya. Ini semua adalah identity kaligrafi ataupun corak motif kiswah. So kita faham dalam konteks yang ini adalah tujuannya adalah untuk venerated atau menghargai atau mengagumi holy sites of Makkah dan Madinah dan sebagainya. Itu secara umum. Ya betul. Memang kita boleh nampak secara jelas memang dari dalam dunia Melayu sendiri memang sudah ada actually pembuatan ataupun kain yang seperti inilah, seperti kain songket dan juga kain limas waktunya. Okey. Saya difahamkan juga bahawa terdapat satu lagi koleksi baju berayat di Muzium Kesenian Islam Malaysia yang mirip dengan baju berayat di Muzium Negara kita ni. So boleh Zul boleh terangkan sedikitlah, adakah terdapat persamaan atau perbezaan di antara kedua-dua baju berayat ini? Okey. Berdasarkan koleksi Muzium Kesenian Islam Malaysia, saya buat perbandingan, kita ada lebih daripada satu. Saya boleh tunjukkan hari ini sekitar 3 atau 4. Tapi kita nak try cari yang the closest one, yang terdekat dengan ini. Dan ini adalah yang kita jumpa, yang first kali. Okey. Saya telah buat perbandingan dengan koleksi Museum National Museum. Memang sama tapi potongannya berbeza. Mari kita tengok sekejap. Contohnya kat sini, syahadah you di sini, potongannya different. Lepas tu ayat surah Al-Baqarah 114 you nampak kan di sini. Kat sini Ya Hanan, Ya Manan tetap ada, tapi locationnya berbeza. Jadi sebenarnya baju ni basalnya daripada kain yang besar lah. Jadi kita boleh faham lah akan dibuat selepas tu lah. Itu yang pertama lah. Yang pertama, dan saya juga perasan yang di mana kat sini dia berkola. Ya. Kan, yang di koleksi di Muzium Kesenian Islam ni berkola, berbanding di koleksi di Muzium Negara ini tidak berkola. Okey. Contoh lain yang saya boleh tunjuk ni, dia agak kasar sikit dia punya motif dan tulisan dia, berbeza dengan yang ni. Yang ni adalah anyaman, dibuat anyaman. Benda yang kita boleh identify so far adalah tulisan ni, dia agak terbalik. Huwallah, tapi ini memang collar, tapi dia punya kain tu terbalik. Huwallah, dan saya percaya dia mendapat inspirasi daripada benda yang samalah. Ini woven atau anyaman punya style. Yang kedua, dan yang ketiga, ni agak menarik juga. Yang ni dia berlengan dan sebenarnya dia bersaiz kecil. Dia consider for child lah, untuk kanak-kanak. Berasal dari Ottoman Turkey. Yang pertama ni berasal daripada dunia Melayu. Abad ke-19, akhir abad ke-19, 1850 dan ke atas. Yang ni abad ke-18 dari Turki, Ottoman Turkey. Kita consider dia adalah untuk kanak-kanak. Kita panggil child's robe. Kenapa kanak-kanak dipakaikan benda macam ni? Dia sebenarnya mengandungi falsafah pembinaan baju itu sendiri. Nombor satu, baju ni dianggap suci kerana dia mengandungi kalimah la ilaha illallah yang pertama, salah satu rukun Islam. Yang kedua, hanya dalam keadaan yang pure atau suci dan seperti kanak-kanak juga.
Kanak-kanak yang bersih dan suci, mereka layak untuk pakai benda macam itulah. Dari segi inscription lebih kurang, cuma ada penambahan dan perbezaan sikit. Kat sini boleh lihat dengan jelas lah. Nampak dekat gambar ni, saya tengok sendiri pun nampak macam baju untuk orang dewasa, tapi sebenarnya baju ni adalah untuk kanak-kanak. Ya. Okey. Ini 3 contoh yang saya boleh tunjukkan lah berkenaan baju berayat yang hampir menyerupai koleksi Muzium Negara. Okey, terima kasih Cik Zul. Okey, seterusnya soalan saya, adakah baju berayat ini adalah simbol dan juga lambang status kemewahan bagi masyarakat Melayu terdahulu? Sebagai contoh, seperti yang saya cakap tadi, baju berayat kita ni yang dipamerkan di Muzium Negara ini pernah dimiliki oleh kaum kerabat diraja Kesultanan Melayu Petani. So, adakah dengan ownership atau pemilikan baju ini melambangkan status kemewahan bagi golongan masyarakat pada zaman dahulu? Okey, pertama sekali kita sorot sejarah dulu. Sejarah hubungan antara dunia Melayu dengan dunia luar lah. Dalam konteks ni, sejarah hubungan antara dunia Melayu dengan tanah Arab sebagai contoh. Salah satu event yang penting kepada orang Islam dan ialah haji. So hubungan ini dia bawa banyak kesan, antara dia pengaruh dan sebagainya. Sebenarnya yang berbalik pada soalan tadi, Aceh, Kesultanan Aceh dan sebagainya, kenapa dia agak ikonik dengan benda-benda macam ni? First thing, Aceh ni, tradisi istana mereka atau tradisi seremonial dia banyak, serba sedikit dia ambil inspirasi atau pengaruh daripada tradisi istana Mughal dan Ottoman. So mereka suka ambil inspirasi tersebut. So kita boleh nampak juga, saya tunjuk yang lain, visual evidence kat sini. Visual evidence yang atas tu, Yang atas ni, golongan jemaah haji Aceh. Yang ni gambar daripada koleksi Orientalist Dutch yang berkhidmat di bawah Dutch East Indies, Snoek Hergronje. Okey, dengan bukunya yang agak famous ni, saya ada tulis nama buku dia kat sini. Mecca in the later part of the 19th century, daily life, customs and learning the Muslims of the East Indies. Cuba tengok, Azam tengok yang belah ujung corner sana sekali tu. You boleh nampak pemakaian vest oleh jemaah haji Aceh. Mungkin gambar tak jelas dan gambar black and white, tapi kita try buat comparison. Ini berbalik kepada koleksi, satu lagi koleksi Muzium Persenian Islam Malaysia. You tengok apa you panggil dia, cotton bud, whatever. Cotton ball atau tessellation, whatever. You boleh nampak, you try compare dengan gambar jemaah Aceh. Dan saya percaya gambar jemaah Aceh yang tadi tu, Snoek tadi tu, mereka ni mungkin antara, bukan golongan biasa lah, kita panggil prominence atau syekh. You boleh nampak dengan cara pemakaian dan sebagainya. Contohnya lagi yang lagi jelas di dua orang di belakang tu, mungkin mereka syekh haji dan sebagainya. Syekh haji di Aceh memang ada, dan ni terbukti dalam manuskrip Melayu, memang dia menuliskan benda-benda macam tu. So saya boleh katakan, ya, mungkin koleksi you dimiliki oleh someone prominence, kerabat diraja Aceh dan sebagainya. Dan saya percaya juga pasal kalau kita fikirkan keadaan status ekonomi ataupun kewangan pada masyarakat pada zaman dahulu, mungkin selalunya orang yang berduit lah kan, yang mampu pergi haji dan kemudian mempunyai duit lebih ataupun wang yang mampu membeli dan membawa pulang kembali lah, contohnya baju berayat ini kan. Betul. Dan selalunya mungkinlah, dan juga golongan syekh yang seperti dipamerkan ini, dia mungkin ada status connection bersama dengan atau hubungan rapat dengan golongan diraja dan golongan raja yang jadi patronage atau patron. Kerana golongan diraja dan golongan agamawan adalah mereka connection. You boleh tahu strength dia. Selalunya sultan pun dianggap sebagai lambang agama Islam di tanah Melayu ni kan. Yang bawah tu saya tunjukkan comparison, tak silap saya ni daripada Timur Tengah, jemaah haji Yaman, tak silap saya. You boleh nampak ada dia orang pakai vest dan sebagainya. Kita mungkin boleh cakap macam haji ni bukan saja pusat jemaah haji dunia Melayu untuk mengerjakan ibadah haji, tapi mereka ambil banyak pengaruh style pemakaian Arab dan sebagainya. Ini berbalik kepada reason pertama Snoek pergi ke Mekah dan menyusup ke dalam Mekah dan balik dan memberi label yang tak baik kepada golongan haji Melayu. Ya, Orientalist dan sebagainya. Alright, terima kasih. Okay, seterusnya
adakah kita saya rasa ini soalan paling penting ataupun yang berkaitan dengan tema topik kita pada hari ini lah, pasal tajuk kita adalah baju berayat, baju kebal, tanda soal. So sebenarnya adakah kita bolehkan kategorikan baju berayat ni sama seperti baju azimat yang dipakai oleh masyarakat Islam pada zaman dahulu sebagai pelindung daripada bala atau musuh? Okey. Adakah dia baju azimat ni baju kebal dan sebagainya? So adakah baju yang ni sebenarnya baju kebal? Pasal selalunya apa yang kita tahu, apa mungkin orang ramai tidak tahu ataupun masyarakat luar tak tahu, tapi kami di Kuwait ini mendapat ada satu pemahaman bahawa yang kalau ada baju yang tulisan Al-Quran ni selalunya digunakan sebagai baju pelindung ataupun baju kebal bagi masyarakat Islam untuk melindungi daripada musuh ataupun makhluk halus dan sebagainya. So adakah kita boleh kategorikan baju berayat di Muzium Negara ni sebagai baju azimat juga? Pertama sekali dalam konteks zaman moden pun you biasa dengar ayat macam ni. Ayat pendinding dan sebagainya, sebagai protection dan sebagainya. Ada penggunaan dia sebenarnya ada dua konsep, satu talismanic, satu amulet. Talismanic ni macam ni, dia punya function adalah protection. Nombor satu adalah protection. Kalau amulet ni biasanya digunakan untuk sama ada, kalau you pun tengok tradisi dunia Melayu, sama ada untuk memfasihkan percakapan, menarik pelanggan dan sebagainya, itu macam tarikan amulet. Tapi kita bicara soal protection. Nombor satu, kita tengok ayat-ayat dia dulu. Pemilihan ayat-ayat dia dulu. Contoh dia, kita buka kepada the real talismanic first. Okay. Kita tengok dulu. Saya tunjukkan contoh yang Cik Azam maksudkan baju talismanic. Ini adalah contoh baju talismanic yang sebenar. Baju azimat. Ini daripada koleksi Muzium Kesenian Islam Malaysia, ni daripada abad ke-16 Masihi dari India. Pertama saya nak tunjukkan beberapa elemen dan motif. Nanti kita buat kesimpulan sama ada dia pelindung dan sebagainya. First kita bagi tunjuk contoh Dekat bahu dia ada tulis ya Fatih dan sebagainya. Di sekeliling ni dia ada nama-nama Allah, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Okey. Di sini adalah ilaha illallah, ni bahagian depan. Dan ni semua adalah lengkap ayat Quran 30 juzuk. Yang ditulis secara halus, dengan kita panggil hubari script. Hubar ni literally ni meaning macam habuk, dust. Tapi dia adalah salah satu style di India. Lepas tu kita tengok belakang dia pula, pemilihan ayat. Di bahagian center pemilihan ayat, Nasrum minallah wa fathun qarib. Ni daripada surah As-Saff. Ni adalah salah satu ayat yang paling popular. You boleh jumpa kat banyak types of objek dalam dunia Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib, maksudnya macam lebih kurang bantuan Allah itu dekat, hampir, speedy victory dan sebagainya. Nasrun minallah wa fathun qarib juga ada dekat baju ni. Buka sekejap. Azam tengok ni. Nasrun minallah wa fathun qarib dan sebagainya. Dan contoh-contoh ayat yang lain. Itu yang first. Kita tengok yang second dulu. Okey, ni lagi agak. Okey, ayat yang kedua ni daripada surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Okey. First dua ayat ni sangat famous dalam senjata, dalam baju-baju dan sebagainya. Dia juga adalah ilallah, dia ada ya hafiz penjagaku dan sebagainya. Okey. Dia ada dua opinion lah berbalik kepada isu adakah dia baju pelindung atau tak. Ya, mungkin dia baju pelindung. Mungkin dia sebagai satu pemakaian yang sebagai psychological protection for the wearers dan sebagainya. Dan mungkin juga dia digunakan dalam konteks peperangan, digunakan sebagai baju penaik semangat atau baju pelindung lah kita panggil, dan sebagainya. Ya, mungkin juga dia merupakan baju-baju sufi, baju para sufi. Ya, they call it libas taqwa dan sebagainya kan. Baju-baju sufi dan sebagainya. So ada satu kisah menarik lah berkaitan baju Turki Utsmaniyah. Sultan Sulaiman Kanuni. Sultan Sulaiman Kanuni sekitar 1520 ke 1566. Wife dia, isteri dia yang famous, Rosalana Hurrem Sultan, dalam suratnya dia mengirimkan baju talismanik kepada husband dia yang sedang berjuang di Vienna, Vienna.
Okey, dengan tujuan supaya dapat menyelamatkan dia daripada tembakan peluru musuh lah, Kristian waktu tu. Tapi realiti atau fakta sejarahnya adalah Sultan Sulaiman terkorban dalam peperangan ketika itu. Ketika menawan kota Zigetvar di Hungary masa itulah. So ini bukan saya nak kata adakah baju fungsi terak, ni contoh satu situation. Dia bukanlah kita tak boleh menidakkan sejarah yang lepas kan. Sebenarnya sejarah you tak boleh menidakkan. Ada yang menganggap satu masa dahulu baju ni mempunyai spiritual power lah. Tapi ini tak tahap mensyirikkan Tuhan lah. Spiritual power, psychological power untuk melindungi atau memberi keyakinan kepada pemakainya lah. Tapi kita tak boleh menidakkan sebab itu sebahagian sejarah kan. Kita tidak boleh merubah sejarah, tapi kita boleh zaman moden kita boleh letak aktor baru, kita buat perspektif baru dan sebagainya lah. Tapi kalau pasal contoh yang Zul bagi ni kebanyakannya adalah daripada Turki Osmania dan juga Mughal India juga. So dalam konteks dunia Melayu tu, memang adakah masyarakat Melayu pada zaman dulu pun kita adopt ataupun kita ambil, pasal memang kita kalau masyarakat Melayu pada zaman dulu memang selalu kita ambil pengaruh daripada luar, daripada tanah Arab dan juga Turki kan. Adakah kita memang ada pelindung ataupun objek yang kita gunakan sebagai pelindung, inilah seperti baju azimat ni? Ya, ada. Contoh yang paling jelas Magic Square, Wafak Magic Square, yang macam simbol kotak yang dengan nombor-nombor yang you susah nak decipher apa maksud di sebaliknya. Sebenarnya fungsi itu adalah untuk talismanik. Benda tu universal sebenarnya. Sebenarnya berada juga di Turki, berada di Parsi, berada di dunia Melayu. Kita boleh jumpa benda tu pada objek porcelain di China dan sebagainya. So benda tu universal. Dan kita jumpa banyak explanation pasal tu dalam manuskrip lama. Dengan simbol-simbol tertentu, protection dan sebagainya. Setakat pemahaman saya, memang selalunya kalau yang azimat, yang kita boleh consider sebagai azimat ni, kalau dalam dunia Melayu kebanyakannya hanya ada di manuskrip kan. Tapi kalau di segi objek tu kurang berbanding seperti di baju dan di Turki Osmania lah. Yes, betul. Saya rasa selain daripada manuskrip, benda yang paling relevan kalau you nak kata simbol-simbolnya adalah di baju lah. Kita nampak banyak di baju. Kita cakap textile lah secara umum. Dia tak semestinya dalam baju. Dia ada juga dia buat dalam coffin cover untuk melindungi kotak keranda. Kotak keranda. Dia boleh nampak motif-motif tersebut lah dan sebagainya. Okay. So soalan terakhir saya. Okay. Selain daripada baju-baju berayat, apakah contoh koleksi artifak alam Melayu yang mempunyai motif-motif ayat kaligrafi, ayat Arab ataupun ayat suci Al-Quran? So seperti yang saya mention tadi, dalam manuskrip Melayu pun ada. So adakah apa contoh-contoh lagi yang Zul tahu koleksi yang ada motif kaligrafi Arab ataupun ayat suci Al-Quran ni lah? Balik kepada perkara asas, bila kita kata kesenian Islam, antara motif yang paling menonjol, yang pertama adalah kaligrafi. Selepas itu geometri. Sebagainya ini semua berbalik kepada isu ialah menghayati, mengagungi kekuasaan bahasa Arab, Al-Quran dan sebagainya. So ada satu dan zaman-zaman dahulu penulis kaligrafi ataupun penulis Quran dan sebagainya, mereka ni di glorify. Dia very selected people lah kan. Dia memang pakar dalam bidangnya dan sebagainya. Kita pun tahu bentuk tulisan tu pelbagai. Daripada Ibn Muqla punya Thulus sampai ke Kufik, sampai ke sini, semua berbeza. Dan mereka adopt sebagai mungkin manifestasi untuk mengagungkan benda ni pada hiasan, bukan saja limited pada architecture, pada objek. Dalam tekstil ada, dalam senjata ada, dalam bahan seramik dunia Melayu pun ada, tembaga pun ada. Boleh kata hampir semua material you boleh jumpa. Dan pemilihan ayat-ayat lah yang saya rasa popular lah, famous. Walaupun bentuk penulisan berbeza, kadang-kadang macam salah tulis pun ya. Contohnya Nasrun minallah wa fathun qarib. Untuk satu sesi ni je kita dah boleh jumpa 1, 2. Kalau saya ingat lagi dalam koleksi kita, dalam pedang Moro, Filipin ada, pedang Uthmaniyah atau dagger Uthmaniyah Belambak. Okey, dunia Melayu adopt benda-benda macam tu. Ya. Alright.
So setakat ini sajalah kita punya perbincangan. So ada apa-apa soalan ke daripada penonton? Tak ada ya? Okey. Tak ada. Okey, sebelum saya akhiri perbincangan dan program Borak Muzium Negara kita ini, saya ingin menjemputlah para penonton FB untuk datang ke Muzium Negara dan lihat sendiri koleksi baju berayat yang kami bincang pada hari ini dan kami pamerkan di Galeri B Muzium Negara. So kalau nak tahu apa yang kami cakap, iaitu contohnya ayat-ayat suci Al-Quran yang terdapat pada baju ini dengan lebih dekat, so bolehlah datang ke Muzium Negara dan pergi dekat Galeri B dan boleh lihat sendiri apa tulisan yang terdapat pada baju berayat ini. Okey, Encik Zul, apa-apa yang nak sharekan mengenai Muzium Kesenian Islam juga? Akak sekiranya penonton mahu melihat dengan lebih dekatlah koleksi-koleksi sebahagian daripada yang saya tunjukkan di sini dan juga koleksi-koleksi lain yang berkaligrafi, sila kunjungi Muzium Kesenian Islam Malaysia. Ya. Dekat saja Muzium Kesenian Islam Malaysia dan juga Muzium Negara. Muzium Kesenian Islam berhadapan di Masjid Negara saja, dan memang kami pun kalau Muzium Negara memang kami buka Selasa sampai Ahad, bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Ya. Okay. Alright, dengan itu tamatlah sudah sesi program Borak Muzium Negara ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton FB Live yang menonton program Borak Muzium Negara, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Encik Zulkifli Ishak kerana sudi datang sebagai tetamu jemputan pada program pada pagi ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.